Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua? Penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya Allah, tabarakallah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi lagi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat kita berada di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita berada di dalam majlis ilmu. Ingatlah kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffafhumul malaikah wa dzakarallahu fima indahu. Siapa tak nak duduk dalam majlis ilmu, ketenangan Allah Taala bagi, kasih sayang Allah Taala bagi, kehormatan Allah Taala bagi. Tak cukup dengan nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluknya. Masya-Allah tabarakallah. Dan hari ini anda kembali lagi bersama dengan saya Da'i Nizar, dan topik pengajian kita untuk hari ini adalah pengajian hadis, di mana kita akan membicarakan tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah tabarakallah. Jadi sebelum kita berbicara dengan lebih panjang, kita menuju kepada statistik terkini COVID-19 di Malaysia. 14 hari bulan 12 2020. Untuk kes baharu sebanyak 1,371, kes sembuh baharu sebanyak 1,204, dan jumlah kes aktif sebanyak 13,830, manakala kematian baharu sebanyak 4 dan jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 84,846. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan kepada kita, mengurniakan afiah kepada kita, dan pada masa yang sama teruskan berdoa, teruskan berikhtiar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengurniakan kejayaan kepada kita dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Dan siapakah mereka golongan yang dinaungi, golongan VVIP, masya-Allah tabarakallah, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 7 golongan di sini, di mana episod sebelum ini yang saya sempat bersiaran langsung, kita telah pun membicarakan tentang 4 golongan. Golongan yang pertama iaitu al-imamul adl, iaitu pemimpin yang adil, dan yang kedua adalah pemuda yang rajin beribadah. Dan yang ketiga adalah seseorang yang hatinya bergantung, terikat di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Dan yang keempat adalah 2 orang yang berkumpul, berpisah, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk siaran 2 jam pada kali ini, kita akan membicarakan 3 golongan. Masih lagi berbaki 3. Siapakah golongan tersebut? Pertama, maafkan saya, yang kelima adalah seorang lelaki yang diajak berzina, yang cantik, yang mempunyai pangkat kedudukan, akan tetapi dia menyatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah seseorang yang bersedekah, masya-Allah, menyembunyikan tangan kanannya sehingga tidak diketahui apa yang diberi oleh sebelah tangan kanannya. Manakala golongan yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir dalam keadaan suasana sepi hingga menitis air matanya. Dan seperti kebiasaannya, saya tidak berkeseorangan. Saya persembahkan kepada anda panel kita yang tidak asing lagi, masya-Allah, iaitu turut bersama dengan saya pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Said Nur Hisham, Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan gandengan kita kali yang pertama Ustaz ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada chemistry lah persamaan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Ada insya-Allah. chemical. Ada chemical insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati perjalanan kita di dalam majlis ilmu pada hari ini. Hadis pengajian pada hari ini, jika diamati, jika diambil ibrah pengajaran, pastinya merubah sebanyak 360 darjah kehidupan kompas kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan sediakan catatan anda, bersedia untuk menadah ilmu. Kita terus kepada pengenalan hadis ini insya-Allah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Da'i Nizar. Betul Ustaz. Da'i Nizar asal mana?
Terengganu Ustaz. Orang Terengganu. Tak bunyi. Dia pandai G tu kita sipang dulu. Oh, jadi. Dan para penonton, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Buaya yang dikasihi sekalian, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada sebarang musibah. Amin. Allahu Akbar, dan diberkati rumah masing-masing kerana memulakan rumah kita, hari kita dengan majlis ilmu. Yang menonton online di Facebook pun boleh share-share. Boleh share juga, sambil memandu insya-Allah. Okey. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti. Ini VVIP Allah di hari akhirat. Ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Dah bincang 4 sebelum ni kan? Betul. Ya, hari ini kita akan bincang 3 golongan lagi. Iaitulah wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang digoda oleh wanita yang cantik lagi berpangkat. Lalu pemuda itu menjawab, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ini golongan yang pertama lah, sebab kita nak bincang 3 hari ni. Yang pertama daripada 3 ni. Yang seterusnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yang seterusnya ialah seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang pemuda yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, bersunyi-sunyian, lalu menyebabkan dia menitiskan air mata. Ya Allah, moga-moga kita boleh termasuk di kalangan golongan yang ada 7 sifat ni. Supaya kita mendapat title VIP Allah di hari akhirat, ataupun mendapat naungan, mendapat teduhan Allah pada hari yang tiada teduhan melainkan teduhan Allah. Okey, yang pertama. Dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut perkataan warajulun, dan seorang pemuda. Nisa, pemuda yang kena goda ni pemuda. Sebab ialah mungkin kalau yang kena goda tu petua, dia nak kena cari tokat ali dulu, telur separuh apa benda dulu lah. Jadi Rasulullah sebut pemuda yang mempunyai nafsu syahwat orang muda. Dan pemuda yang digoda. Ya. Yang tukang goda pula perempuan yang ada 2 sifat. Zatu mansabin wa jamal. Perempuan yang goda tadi ada pangkat dan cantik. Dari segi cantik, itu merangsang nafsu. Dari segi pangkat, tolong cover. Kalau kantoi ke ada masalah apa-apa, orang berpangkat mesti boleh cover. Jadi, dia pemuda. Yang goda itu cantik, ada pangkat. Ulama membincangkan, menyatakan bahawa pemuda ini ada sebab-sebab yang sepatutnya dia layan pada godaan tersebut. Kan? Dahlah dia nafsu dia, dahlah yang goda tu cantik, dahlah yang goda tu ada jawatan. Sebab kadang-kadang ada yang perempuan yang cantik tapi tak ada pangkat. Ada yang ada pangkat tapi unduh. Pun ada. Pun ada. Tapi sekarang ni digabungkan kedua-dua sifat ini yang maknanya sepatutnya menjadikan pemuda tadi menerima godaan tersebut. Tetapi dalam keadaan memiliki 3 sebab ini, pemuda ini tetap respon, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ya Allah. Ini yang melayakkan pemuda ini mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti. Izzah, pernah kena goda tak? Pernah tak? Jawab lah. Soalan cepu emas Pernah kena goda tak? Hai ya Allah ya Rahman. Tak terjawab saya.
Inilah letih lah program dengan Ustaz Said ni. Adakah dia tanya kena masa je. dah macam Tak ni apa, kan? kita tunggu soalan lepas ni insya-Allah. Kan? Kalau pernah kena goda kena hati orang glamour kan? Ya. Orang glamour mesti ada ni. La Cantiklah baju. Dia kata, dia mula dengan tanya soalan. Ya. Kan? Nak tanya soalan sikit boleh. Kita pun jawab. Cantiklah baju. Hari ni kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Boleh tak saya ni ada masalah? Boleh tak tolong rawat saya? Ini cara bentuk-bentuk godaan yang kita kena hati-hati, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah beri amaran. Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sebut apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar mudaratnya kepada seorang lelaki melebihi fitnah orang perempuan pada lelaki. Maksudnya fitnah ataupun dugaan, godaan terbesar bagi orang lelaki atas dunia ni adalah wanita. Orang lelaki mungkin dia boleh berhadapan dengan peluru, ancaman pisau, pedang. Boleh, tapi dia mungkin, mana kalau ikut hadis ni, potensi untuk dia tewas apabila digoda oleh wanita. Dan kita tengok sejarah-sejarah banyak apabila ada yang ujian-ujian lain dia lepas, tapi bila berkait dengan orang perempuan dia gagal. Bukan nak cerita orang perempuan tu jahat semua, tidak. Ramai perempuan-perempuan yang salihah, yang mukminah. Tapi dalam bab godaan ini kata Rasulullah, godaan paling hebat bagi orang lelaki adalah wanita. Dan satu lagi hadis Rasulullah sebut, "Man yadmanu li ma baina rijlaihi wa ma baina lihyai, dhamantu lahul jannah." Ini pun hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Siapa yang boleh jamin untuk aku, dia boleh jaga dua perkara, maka aku akan jamin baginya syurga. Yang dia sekiranya dia boleh jamin, maksudnya jamin dia nak jaga elok-elok antara dua kelangkangnya, maknanya kemaluannya, dan juga yang dua benda ni, dua keng, you know keng, benda keng, geram. Yang boleh jaga lidah, yang boleh jaga kemaluan. Rasulullah kata, kamu boleh jaga dua ni, jaga lidah, percakapan kita, duduk fitnah orang, mengumpat orang, kutuk orang, dan juga jaga kemaluannya daripada perkara berkait dengan syahwat, aku jamin baginya syurga. Masya-Allah. Jadi inilah dugaan yang hebat, dan pemuda ini yang digoda oleh perempuan yang cantik berpangkat ini, dia akan bersama dengan Nabi apa? Ramai jawab tu. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz, oleh isteri kepada menteri yang membesarkan Nabi Yusuf. Dia digoda. Perempuan itu cantik, ada pangkat. Qalat haytalak. Allahu Akbar. Wa ghallaqatil abwab. Wa qalat haytalak. Dia kunci pintu. Yusuf masuk duduk dalam bilik, dia kunci pintu-pintu. Dalam kitab tafsir menyatakan bahawa perempuan ini dah lama dah dia duduk mengorak Nabi Yusuf ni. Sebab Nabi Yusuf membesar dalam rumah dia. Jadi dia tengok Yusuf ni handsome. Dia tengok dia dah klik. Ya, dia dah miss call, dia dah tag kan. Tapi Yusuf tak layan. Miss call, tag ni untuk saya fahamkan bahasa sekarang lah. Yeah. Mana dia cuba goda Nabi Yusuf, dia cuba tengok-tengok. Kemuncaknya masa ni, ketika suaminya tak ada di rumah, lalu dia kunci pintu-pintu, lalu dia goda Nabi Yusuf dengan berkata, "Hai talak." Hai talak ni, come on baby, I'm ready. Itu maksud hai talak. Tahayyatu lak, I'm ready. Dan pada saat itu perempuan ini berpangkat, cantik. Apa jawab Nabi Yusuf alaihi salam? Qala ma'adallah, innahu rabbi ahsana maswaya wa innahu la yuflihul zalimun. Nabi Yusuf kata ma'azallah. Tadi hadis tadi kan, ini akhafullah kan, aku takut pada Allah. Nabi Yusuf kata aku berlindung dengan Allah. Allah lah Tuhanku yang jaga aku. Jadi pemuda yang mendapat naungan Allah yang digoda ini, dia akan bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam di hari akhirat nanti. Nabi Yusuf pun jawab tadi, aku berlindung dengan Allah. Pemuda tadi dia kata aku takut pada Allah apabila digoda. Dan satu hadis yang masyhur lagi, kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ada kisah dalam, kita jumpa dalam bab
ikhlas. Bab pertama kitab Riyadhus Salihin. 3 orang yang musafir terperangkap dalam gua, lalu dia berdoa pada Allah, dia bertawassul dengan amal soleh yang pernah dia buat dulu. Salah seorang daripada 3 orang ni berdoa, ya Allah, aku ada seorang sepupu perempuan yang cantik. Betul. Aku lama dah minat kat dia. Cuba teka dia tak layan, cuba buat baik dia tak layan, sehingga sepupu perempuanku ini satu hari keluarganya ada masalah keuangan. Lalu dia datang jumpa dengan aku minta tolong nak 120 dinar. Lalu aku kata boleh aku bagi duit, tapi dengan syarat kamu berzina denganku. Dalam doa ni dia cerita, ya Allah, lalu sepupu perempuanku yang lama dah aku nak teka ni, lalu dia datang pada hari yang dijanjikan. Aku pun dah sediakan duit. Ketika dalam hadis menyebut, ketika aku berada di antara 2 kakinya, sepupu perempuanku ini membisikkan di telingaku, ittaqillah wa la tafuddal khatim illa bihaqqihi. Bertakwalah pada Allah, jangan masukkan jari ke dalam cincin. Maknanya jangan setubuhi aku tanpa hak, tanpa kahwin. Lalu pemuda ni kata, ya Allah, bila aku dengar sepupu perempuanku bisik ittaqillah, takutlah pada Allah, aku tak jadi nak teruskan hajatku. Maknanya dia gia 4 dah free gia balik. Free gia balik. Tak jadi nak berzina bila dengar takutlah pada Allah. Lalu aku bagi dia duit, ambillah duit, pergi baliklah. Lalu pintu gua tadi terbuka sikit. Hasil doa dia. Maknanya dia ini juga adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenepikan masa itu godaan syahwat nafsu berkait dengan perempuan ini, lalu doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan pertama. Nak sambung lagi? Ada soalan? Sambung lagi. Kita teruskan dengan soalan Facebook dulu, Ustaz. Ada soalan? Boleh. Okey, alhamdulillah. Nampaknya penerangan yang begitu padu mengenai golongan yang pertama, seorang lelaki yang diajak berzina pada masa yang bersama menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak tahu pengenalan lagi mengenai 2 golongan, teruskan setia bersama dengan kami, insya-Allah. Kita teruskan dulu dengan soalan hari ini, Ustaz. Soalan Facebook yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Sahziatul Siddiq. Baik, soalannya adalah, bagaimana ciri-ciri lelaki beriman yang takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kerana kelemahan seorang lelaki apabila diuji dengan wanita. Bagaimana untuk pasakkan takwa buat lelaki pada zaman kini, zaman sekarang, agar tidak tergoda hatta apa sahaja yang menggodanya dengan meletakkan takwanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu soalan yang sangat menarik. Kalau kita tengok intipati hadis tu menerangkan macam digoda oleh wanita dan sebagainya. Tapi kalau zaman moden sekarang, Ustaz, godaan tu bukannya datang daripada hadapan macam ni, kadang datang melalui telefon ataupun Facebook mungkin, masya-Allah, ataupun Instagram dan sebagainya. Jadi macam mana cara nak meletakkan takwa itu dahulu di hadapan kita, insya-Allah. Dan alhamdulillah, nak tahu apakah jawapannya, kita tawakuf seketika, kembali selepas ini, insya-Allah. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Siapakah golongan ini? Anda bersama dengan Sayyidah Ainiza dan semestinya kita membicarakan tentang pengajaran hadis kita, dan sekarang kita membicarakan tentang golongan di mana seorang lelaki yang diajak berzina lalu menyatakan keimanannya, keteguhannya kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang baru saja saya bacakan sebelum kita commercial break tadi mengenai bagaimana caranya untuk kita pasakkan takwa di dalam hati lelaki orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melayani pelbagai karenah dan juga kemuncak nafsu itu tersendiri. Silakan Ustaz, insya-Allah. Ya, air ada lagi. Ayah ada lagi Ustaz. Kalau air dah habis, ada apa dalam gelas? Kosong Ustaz, masya-Allah. Tak kosong, dia ada udara Ya, dalam tu. masya. Tak ada air, jadi ada udara. Dalam hati kita, Ya. kalau tak ada takwa, dia ada benda lain. Apa yang masuk tu? Ya, saya tanya air tadi, bila air dah habis, dia masuk benda lain. Masuk udara paling kurang. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau tidak diisi dengan takwa, dia akan diisi dengan nafsu, syahwat, kehendak-kehendak lain. Jadi, bagus persoalan tadi. Nak jadi golongan VIP Allah, maknanya ketika dia digoda tu, dah mungkin para penonton yang sedang menonton merenung. Ada tak sejarah boleh jawab kat bahagian komen tu? Siapa yang pernah digoda? Cerita pemuda tadi kan? Ya. Bila masa kena goda tu, respon macam mana? Ya. Tu tak boleh cerita lah Jangan Ustaz. tanya saya lah, serik dah. Serik dah. Kan, bila kena goda tu respon macam mana? Tak boleh jawab lah Ustaz. Sebab isteri saya pun friend juga Facebook saya. Ada sebelah. Jadi tak boleh jawab lah. La Jadi, haula wala adakah ketika itu kita ni menjadi golongan yang macam ni? Ketika digoda, apa respon? Sebab tu soalan tanya macam mana nak pasakkan takwa dalam hati seorang lelaki. Nombor satu sekali, nak tak nak mesti dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti dengan ilmu. Dengan ilmu itulah yang akan pandu kita. Hari ni pun kita belajar ilmu. Ketika digoda nak jawab macam mana, nak mengelak macam mana, apa ganjarannya. Daripada aku layan pada kehendak nafsu, sekejap je pun bukan lama sangat. Dengan aku tolak kehendak nafsu ini, aku mendapat ganjaran-ganjaran yang hebat. Aku bersama dengan Nabi Yusuf. Ilmu tadi. Ustaz, ada juga orang yang berilmu tapi dia tewas dengan godaan, betul. Maka dia perlu berada dengan kawan-kawan. Bahasa Terengganu biasa sebut circle. Berada dalam circle orang-orang yang soleh. Dia kena ilmu ada dah tadi. Tapi dengan dia ada ilmu, tapi bila dia bergaul, dia berprogram dengan perkara-perkara yang mendorong, merangsang nafsu, duduk program, ialah campur aduk lelaki perempuan dengan seksi dan sebagainya, maka kawan yang begitu mungkin mendorong dia. Kerana itu kawan-kawan yang dia rapat tu macam mana? Kan ada sebelum ni kan, golongan yang 7 golongan ni kan ada bincang. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Jadi kita duduk dengan orang berkasih sayang kerana Allah, yang saling mengingatkan kepada ketakwaan. Jadi nombor 2 tadi kawan, selepas ilmu. Yang ketiga, macam mana nak bina takwa, nak mengelakkan perkara-perkara sebegini. Dah ada ilmu, dah ada takwa, dia kena langkah-langkah pencegahan. Prevention is better than cure. Mengelak, al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Ni kata nak takwa, tapi duduk main hiking panjat bukit, laki perempuan, sama-sama hiking. I tolak you, I tolak you, I tarik you, I tolong you. Jadi ini maknanya kita perlu prevention tadi. Betul. Kan? Ustaz, saya minat diving lah Ustaz. Silakan pergi diving. Tapi bila diving, campur lelaki perempuan, dia jadi merangsang nafsu. Ustaz, nak tanya soalan? Kan? Apa diving? Bagus. Tapi kena ada. Ustaz, kalau gitu bila kita nak dakwah, takkan tak nak bergaul. Bergaul lah. Tetapi kena berhati-hati. Takkan saya tak nak bergaul Ustaz, bila nak sampai dakwah silakan, tapi kena berhati-hati. Kalau ada antibody kuat macam pemuda ini yang bila digoda dia boleh jawab aku takut pada Allah, kalau antibody kuat silakan. Kalau antibody tak berapa kuat, nak dakwah juga jangan berseorangan. Kemudian termasuk dalam prevention is better than cure, pencegahan. Sekarang ni memang tidak dinafikan. Media sosial tadi, Da'i Nizam pun sebut tadi, melalui Facebook, Instagram, I DM you, nak DM, nak PM. Jadi, syaitan dia buat kerja 24 jam sehari. Syaitan sangat-sangat kreatif. Sebab itulah Ibnul Jauzi karang satu kitab,
talbisu iblis. Talbis iblis. Bagaimana taktik dan cara iblis menggoda manusia. Orang kaya, cara orang kaya. Orang miskin, iblis goda cara orang miskin. Kreatif dia. Golongan agama, cara golongan agama. Antara cara yang paling banyak iblis guna ialah melalui nafsu syahwat sebegini. Maka soalan tadi, kita tak lari daripada persoalan tadi, kita jawab dah beberapa langkah tadi, dan seterusnya macam mana nak kuatkan takwa dalam hati kita. Jangan lupa untuk minta dengan Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, menonton yang sedang menonton boleh cuba ikut saya sekali. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon denganmu al-huda, berilah hidayah padaku. Wat tuqa, dan taqwa. Wal afaf, dan kesucian, kemuliaan, jaga maruah diri dan sebagainya. Wal ghina, dan juga mohon kepadamu ya Allah kaya hati, kaya jiwa. Ini doa yang sangat baik kalau boleh kita amalkan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta dengan Allah. Ustaz, tak sempatlah ustaz nak baca doa ustaz tadi, nak hafal ustaz laju sangat. Tengok ulangan, kat tanyalah ustaz. Ada ulangan, ada boleh tengok. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan kalau susah sangat, doa dalam bahasa Melayu lah. Ya Allah, aku mohon petunjuk denganmu ya Allah. Kurniakanlah takwa padaku ya Allah. Kurniakanlah kekuatan nak hadapi godaan ya Allah. Dah jadi da'i ni, aku dah glamour sekarang ya Allah. InsyaAllah. Ramai makcik-makcik mengorat. Amin, Allahumma amin. Makcik mengorat ramai. Ya. Makcik. Jadi minta dengan Allah supaya Allah Taala kuatkan kita. Liza dah kahwin belum? Itu kita bincang di sebalik tabir. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin, Allahumma ya amin. Sebab soalan yang terlalu eksklusif saya, kita teruskan dengan soalan Facebook seterusnya daripada Tuan Kamarul Hizam Jaafar. Naungan Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Qiyamah. Lelaki beriman digoda wanita tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, adakah yang dimaksudkan lelaki beriman itu ialah lelaki yang tidak pernah melakukan maksiat sahajakah, ataupun lelaki yang tidak pernah melakukan maksiat dan juga lelaki yang dahulu melakukan maksiat tetapi apabila telah bertaubat dan kembali beriman dengan bersungguh-sungguh juga mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lelaki yang dimaksudkan dalam hadis ni adakah orang yang tidak pernah melakukan maksiat ataupun orang yang telah melakukan maksiat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kedua-dua ini juga mendapat naungan daripada Allah Taala, Ustaz? Cantik soalan yang ditanya oleh Abang Kamarul Hizam kita ni. Adakah lelaki ni yang tak buat maksiat langsung ataupun yang pernah buat maksiat tapi bertaubat? Betul. Sekiranya seorang lelaki dia pernah digoda oleh seorang perempuan, lalu dia tewas dengan godaan tersebut, dia terlanjur, dia melakukan perzinaan, dia buat dosa. Kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Dia tak masuk golongan ni. Sebab golongan yang Nabi janji ni ialah golongan yang ketika digoda tu dia antibody dia kuat dah. Inni akhafullah, I takut pada Allah. Ini yang dapat. Tapi golongan yang pernah buat dosa tadi, terlanjur, kemudian dia bertaubat sungguh-sungguh, dia menangisi dosa dia insaf, masuk yang nombor 7 tu. Golongan ketiga yang akan kita bincang sekejap lagi. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang pemuda yang ingat Allah dalam keadaan bersendirian lalu menitiskan air mata. Jadi, yang pernah buat maksiat, buat dosa, mungkin dia digoda, dia tersilap langkah, kemudian bertaubat. Dia dapat tiket ke-7 nanti. Tiket ke-7. Kalau hari ni tiket ke-3. Dia tak dapat tiket ni. Tiket yang digoda, kemudian dia tolak, dia kata aku takut pada Allah. Dia tak lulus tiket ni. Sebab dia layan godaan dan dia terlanjur. Dia tak dapat tiket ni. Kemudian dia bertaubat, dia insaf, dia menangis, keluar mata, ingat, dia dapat tiket yang ketiga yang kita nak bincang pagi ni. Kan hadis kan 7 orang. Betul. 7 golongan. Subhanallah. Sebab itulah,
Ada satu kisah Muhammad Al-Miski, seorang pemuda yang jual susu. Seorang pemuda yang berniaga jual susu. Zaman dululah dia pergi ke rumah-rumah, dia jual susu. Lalu ada seorang perempuan panggil nak beli susu dua bekas lah. Lalu anak muda ini datang ke rumah perempuan tersebut. Lalu dia letakkan depan pintu. Perempuan tadi kata, baru masuk dalam rumah saya jap. Pemuda ni pun dia tolong angkat lah. Dia tolong angkat, masuk ke dalam rumah. Bila pemuda ni masuk dalam rumah bawa susu dua bekas tadi, perempuan tadi terus kunci pintu tersebut. Lalu dia koyak-koyakkan sikit baju dia. Dia kata, sebenarnya aku lama dah jatuh hati pada kamu. Jadi kamu mesti layan aku hari ini. Kalau tidak, aku akan berteriak kat orang kampung. Aku akan beritahu bahawa kamu yang koyak-koyakkan baju aku. Kamu akan kena. Hari ini kamu mesti layan aku. Aku lama dah. Stalk Facebook, stalk IG kalau zaman sekarang. Stalker. Aku lama dah minat kat kamu, kamu mesti layan aku hari ni. Dia koyakkan baju dia. Kunci pintu. Lalu pemuda tadi rasa takut kepada Allah. Dosa ni. Apa pemuda ni buat? Tapi dia pandai. Nizar kalau berlaku macam ni boleh guna taktik ni. Dia kata, izinkan saya masuk tandas sekejap. Perempuan tu seronoklah. Pergi masuk. Lalu Muhammad Al-Miski ni masuk ke dalam tandas. Dia agak-agak dia buat apa? Dia ambil najis, dia korek najis dalam tandas, dia sapu kat badan dia. Ambil tahi, tahu tahi? Dia sapu najis di badan dia. Sehingga bau busuk ni. Dia pun buka tandas. Dia tengok, dia keluar kat perempuan tadi. Nampak najis banyak ni, busuk bau. Perempuan ni kata, kamu gila, kamu gila, kamu gila. Pergi keluar dari sini, pergi keluar dari sini. Dia buat semata-mata kerana dia takut kepada Allah. Tapi ini dia fikir, ini cara untuk aku lepaskan diri daripada melakukan dosa. Ini gila-gila. Dia pun keluar dari rumah dalam keadaan busuk sebegitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada pemuda ini. Selepas pada peristiwa itu, setiap kali orang jumpa dia, badannya berbau wangi. Dan setiap kali dia berpeluh, bertambah kewangian tersebut. Muhammad Al-Miski. Al-Miski kan bahasa Arab. Misk. Misk tu maksudnya, misk maksudnya apa? Yang wangi ni? Misk. Kasturi. Misk. Dia digelar Muhammad si berbau kasturi. Kasturi, Masya Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia tolak melakukan maksiat dengan cara sedemikian. Dia selamatkan diri dia. Dia tak ada cara ambil najis. Allah Ta'ala muliakan dia. Allahu Akbar. Hebat pengajaran kisah ni sebenarnya Ustaz, ya, mengajarkan kepada kita tentang alternatif. Apakah yang sepatutnya kita lakukan kalau berhadapan dengan kemuncak maksiat sebenarnya. Okey, baik. Jadi kita nak teruskan dengan pemanggil kita yang pertama untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dahi, saya Haji Sukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Kudai Johor. Wes mangan. Wes. Alhamdulillah. Masya-Allah. Orang Terengganu pandai cakap jauh. Silakan tuan. Haji Takino pernah kena goda tak? Kena, tapi saya elak macam Ustaz elak. cakap. Alhamdulillah. Silakan Tuan Haji, soalan. Okey, soalannya Ustaz, saya nak tanya 7 golongan. Salah satu daripadanya ialah makan atau menggunakan harta anak yatim Ustaz. Saya nak tanya tentang pandangan daripada Ustaz. Benda ni tak sengaja Ustaz. Saya dah termakan, terguna dan terambil harta-harta anak yatim Ustaz. Jadi macam mana caranya Ustaz tak membersihkan daripada saya ditomak atau saya dimasukkan golongan orang-orang yang maknanya derhaka, mengambil anak yatim, menggunakan anak yatim dan sebagainya Ustaz. Jadi nak minta pendapat Ustaz pagi ini ya. Itu saja soalannya untuk Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak-banyak pendepik dan seluruhnya.
Masya Allah. Hashtag biar tahu jangan keliru. Okey, Go, baik. ada hashtag. Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Haji Tukinon. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati, memberikan hidayah dan taufik dan juga kesihatan insya-Allah. Amin amin Allahumma amin. Macam mana Ustaz dengan situasi yang kita katakan tersalah guna harta anak yatim dan sebagainya. Jadi macam mana untuk kita meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama adakah termasuk di dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? Terima kasih pada ayahanda kita Tuan Haji Tokeno yang bertanya. Yang pertama sekali, 7 golongan ini tidak ada disebut tentang makan harta anak yatim ni. Cuma dia mungkin, Tuan Haji ni, kes ini mungkin boleh masuk dalam golongan yang ke-7, iaitulah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang ingat Allah lalu menitiskan air mata. Ingat Allah dengan makna dia ingat dosa-dosa dia, dia ingat kewajipan-kewajipan Allah yang belum dia tunaikan, lalu menitiskan air mata. Tapi ada satu tapi, menitiskan air mata tadi bila melakukan dosa, sekiranya dosa itu melibatkan hak orang lain, maka dia kena tunaikan balik hak orang lain. Kalau melibatkan memfitnah orang, dia kena isytiharkan bahawa ini fitnah, tak betul. Dia kena tarik balik. Sekiranya melibatkan harta orang, dia kena bagi balik harta orang tersebut atau minta halal daripada tuan punya tadi. Jadi mungkin dia boleh masuk golongan ke-7 dengan keinsafan, dia duduk, dia menangis, tetapi menangis dia tak cukup sekadar menangis. Kalau berkait dengan hak orang, Betul. dia kena tunaikan balik. Kecuali Tuan Haji Tukinon ini, dia memang pelihara anak yatim. Abang ataupun adik ataupun kakak dia meninggal, lalu meninggalkan anak yatim. Jadi dia ni pakcik. Jadi dia tolong jagalah anak yatim ni. Dia sendiri pun tak ada duit sangat. Jadi dia guna duit tinggalan untuk anak yatim ni untuk belanja anak yatim, dan untuk belanja berkait dengan dia dalam pengurusan sebab masa dia untuk jaga anak yatim ni, dia guna sekadar yang diperlukan. Maka itu tidak diharamkan. Maknanya berkait dengan anak yatim tadi. Tapi kalau dia ambil milik anak yatim ni secara untuk bersenang-senang, ataupun dia menguruskan rumah anak yatim, ataupun dia ni memang ada anak-anak buah dia anak yatim, dia ambil harta, memang berlaku begitu. Siap, dah lah kawan tu kecil lagi, mak ayah meninggal, pak saudara yang sepatutnya jaga pergi ambil harta anak yatim. Yang ni mesti bertaubat sehingga menitiskan air mata, dan mesti pulangkan balik harta anak yatim ini. Apabila sama ada nak tunggu dia besar ke tak besar lagi ke, masukkan dalam akaun dia balik. Mesti pulangkan balik apabila melibatkan hak orang. Apabila melibatkan duit, mesti tunaikan balik. Cantik Kalau tidak, Ya. kita letih di hari akhirat nanti. Sebab apa? Duit tersebut di hari akhirat, kita dah meninggal, kita sudah tidak dituntut bayar dengan duit itu dah di hari akhirat. Tetapi kita kena bayar dengan pahala solat, puasa, zakat kita, bayar pada dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itu adalah konsekuens ataupun kita katakan akibat apabila penyalahgunaan harta anak yatim. Ya. Akan tetapi masih lagi mempunyai peluang untuk mendapatkan 7 golongan yang terakhir. Jadi kita ada satu lagi soalan Facebook yang terakhir, iaitu soalan daripada Puan Sal Rasid Cik cantik namanya. Lelaki beriman digoda wanita tetapi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Soalan saya, bagaimana jika seorang wanita beriman dan solehah digoda oleh lelaki, malah ketika diajak berzina dia menolak kerana hatinya gemetar dan terus terbayang bentuk azab, seksa dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat disebabkan sedikit kenikmatan ketika di dunia, dan adakah melayakkan dia untuk mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga di hari akhirat nanti? Kalau biasa kita dengar lelaki, tapi untuk situasi ini adalah bagi golongan wanita. Nak tahu apakah jawapannya? Tawakuf seketika. Jom berzikir kembali selepas ini.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda kembali lagi bersama dengan saya Ainizal, dan pada kali ini kita masih lagi berada di dalam topik pengajian kita, iaitu hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita masih lagi membicarakan tentang hadis seorang lelaki yang diajak berzina lalu menyatakan inni akhafullah. Berbeza dengan soalan yang baru saja saya bacakan sebentar tadi, soalan daripada Puan Salrasi Cikci menyatakan bahawa bagaimana jika yang diajak berzina itu adalah wanita. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada satu kemusykilan, kenapa tidak dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW perempuan yang diajak berzina, Ustaz? Mohon pencerahan insya-Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 disebut wal hafizina furujahum wal hafizat. Maka orang perempuan yang digoda berzina oleh orang lelaki, lalu perempuan itu tolak kerana takwa, kerana takut dengan dosa, maka dia insya-Allah termasuk juga dalam golongan yang mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti insya-Allah. Ramai juga orang lelaki yang goda ni. Ayat dia pandai. Kakak manis, kakak manis. Jadi kakak pun lama dah orang tak puji kan. Jadi ada juga orang lelaki yang goda. Dia cara masing-masing lah, dia pandai ayat. Dia pandai buat ayat, dia belanja makan, dia ajak dia beli hadiah jam dia. Perempuan ini menolak godaan tersebut, maka insya-Allah dia juga akan termasuk salah satu daripada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat nanti. Dia ada kisah isteri Nabi Ibrahim alaihi salam, Sarah alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim bawa Sarah musafir. Nabi Ibrahim ni dia dari Palestin, dia pergi ke Mesir, pergi berdakwah. Sampai di Mesir, raja Mesir ketika itu ambil Sarah. Sebab Sarah ni seorang yang cantik. Lalu dia bawa Sarah ke istana, tinggal Nabi Ibrahim di kemah. Apa Nabi Ibrahim? Salat, buat, ngadu pada Allah. Raja Mesir ambil Sarah bawa ke istana. Ini diceritakan dalam Sahihul Bukhari. Lalu raja tadi cuba goda Sarah. Sarah berdoa pada Allah, ya Allah, aku serahkan kepadamu kejahatan lelaki ini. Lalu raja Mesir tadi tangan dia tak boleh bergerak keras. Lalu dia kata, celaka kamu, lepaskan aku. Doa, lepaskan aku. Lalu Sarah berdoa, ya Allah, lepaskan dia. Bila lepas, dia buat balik. Nak terkam balik. Ini perangai manusia. Mata sakit, minta tolong, mengalah, ingat Allah. Sihat, buat balik. Bila tangan dia okey, nak terkam balik. Sarah doa kali kedua. Ya Allah, aku serahkan kepadamu lelaki ini. Tak bergerak balik dia. Ini karamah Sarah. Doanya Allah Ta'ala makbulkan. Dan kali ketiga pun berlaku begitu. Bila kali ketiga berlaku begitu, dia doa. Sarah pun doa. Lalu Raja Mesir tadi kata, dia marah kepada pekerja-pekerja dia. Adkhaltumuni, ma adkhaltumuni insanan, walakin adkhaltumuni syaitanan. Raja Mesir kata, kau orang bawa kat aku ni perempuan ni bukan manusia, ni syaitan. Dia kata ke Sarah syaitan. Dia tu yang syaitan. Lalu Raja Mesir kata, bawa perempuan ni pergi dari sini dan hadiahkan kepadanya Hajar. Masa ni dapat Hajar ni. Lalu dihadiahkan Hajar kepada perempuan ni Sarah. Sarah pun bawa Hajar pergi jumpa Nabi Ibrahim di kemah. Bila sampai di kemah, Nabi Ibrahim masih solat lagi. Panjanglah ceritanya. Lalu Sarah pun balik Abahim dia ceritalah kat Abahim dia kan. Tapi nak ceritanya bahawa ada juga perempuan yang diganggu oleh lelaki jahat. Sarah ini mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana-mana perempuan yang digoda oleh lelaki lalu dia tolak, dia tak layan pada godaan tersebut, maka dia insya-Allah moga-moga termasuk di kalangan golongan ni. Sebab Quran sebut tadi ayat yang saya baca surah Al-Ahzab ayat 35, wal hafizina furujahum wal hafizat. Lelaki-lelaki yang menjaga kemaluannya dan juga wanita-wanita yang menjaga. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Iniza dan Ustaz.
Saya Nur Isam, Tuan Padang. Saya Omar Abdul Majid dari Felda, Cini, Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Daik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz kan kadang kita ni ialah di zaman serba canggih ni serba moden ni Ustaz ya. Kadang saya nak tanya mengenai yang nombor 2 tu, yang mengenai sedekah yang sembunyi-sembunyi tu Ustaz ya. Jadi kadang-kadang kita di zaman semua maju ni kita nak menerima ialah pertubuhan ke orang perseorangan ke. Kadang-kadang kita ni lebih minat kalau buat cek besar-besar, ambil gambar, masuk dalam media elektronik, media cetak ya, supaya kita ni orang tahulah kita ni menerima. Jadi apa yang persoalannya, apakah boleh perkara macam ni dilakukan? Yang keduanya, kadang-kadang kita ni ialah dalam masjid, bukan orang lain, kadang-kadang saya pun ia juga. Kalau tabung jemaah tu lalu dia senyum je, dia tak isi pun tak apalah, itu pun sedekah dia kata kan. Jadi kadang-kadang tu ada pembinaan masjid ni, aku terima RM5 ni, kalau aku tak terima RM5 ni tak siap mungkin masjid ni. Jadi dia perasan syok sendiri macam ni Ustaz. Dan soalan saya, adakah masa-masa yang tertentu untuk kita sebarkan derma kita ni diberi tahu macam contoh macam tu ke Ustaz, ataupun apakah masanya yang sesuai untuk kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi supaya kita mendapat naungan di akhirat kelak seperti mana tajuk kita pada pagi ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Omar Abdul Majid. Masya-Allah, hebat soalannya berkenaan dengan sedekah amal kebajikan yang kita laksanakan. Kemudian mungkinlah nak tangkap gambar sikit Ustaz ya, nak update di Facebook, Instagram dan sebagainya. Bagaimana dengan situasi yang sebegini? Dan seterusnya, soalan yang kedua adalah, ada tak masa-masa tertentu yang digalakkan untuk kita bersedekah? Okey, soalan yang sangat baik. Kita masuk golongan yang kedua lah. Yang kedua yang kita nak bincang hari ini, ataupun yang keenam daripada hadis 7 golongan tadi, iaitulah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Ini kelebihan orang yang bersedekah dan kelebihan orang yang menyembunyikan sedekah. Sehingga Rasulullah buat perumpamaan, siapa tangan kiri tak sedar yang beri tangan kanan, isteri dia pun tak tahu dia bagi duit itu, ataupun orang-orang yang dia sayang pun tak tahu. Dia deal antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allahu Akbar. Dalam hadis ni banyak atau sedikit tak disebut kan? Betul. Tak disebut. Tapi yang disebutnya dia bersedekah lalu menyembunyikan sedekah, menunjukkan keikhlasan dia. Persoalan yang Umar Abdul Majid tanya tadi, orang bersedekah, dia upload gambar, dia tunjuk cek besar-besar, nilai, amount. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya nilai amalan itu berdasarkan niat dia. Niat apa? Sekiranya dia niat nak suruh orang puji dia, sekiranya dia niat supaya orang kata dia ni dermawan, sekiranya dia niat supaya orang kata syarikat dia ni bagus, sekiranya dia niat supaya bisnes dia lagi top bila dia buat begitu, maka innamal a'malu binniyat. Dia akan dapat apa yang dia nak. Orang akan kata bisnes dia bagus, orang kata dia dermawan, tetapi masalah problemnya di hari akhirat nanti. Ada hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya manusia, kamu buat apa kat dunia dulu? Lalu lelaki itu kata, ya Allah, kau beri harta yang banyak padaku, lalu aku berderma. Lalu Allah Ta'ala jawab balik, kadzabta, kamu bohong. Kamu derma nak suruh orang kata kamu ni dermawan. Wa qad qil, dah orang dah kata dah. Fasuhiba finnar, lalu dia dibawa ke neraka. Okey, niat dia apa? Dia tunjuk cek tadi. Ustaz, saya niat Ustaz nak bagi contoh pada orang lain. Saya businessman, saya nak supaya businessman yang lain contohi saya. Itu harapan saya. Maka moga-moga termasuk dalam golongan barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapat pahala orang yang mencontohinya. Moga-moga dapat pahala kat situ. Tapi kena hati-hati, saya sebut dah tadi. Syaitan kreatif. 24 jam dia buat kerja. Masa kita buat tu, kita ikhlas. Ada orang contohi, kita rasa seronok. Lepas tu ramai orang puji. Baca komen. Oh, kita pun kembang. Syaitan buat kerja. Jadi kena hati-hati. Selalu istighfar. Lupakan. Kita dah buat pahala, sedekah, lupakan.
Jangan duduk tengok balik lagi dah. Okey. Ada juga orang yang terpaksa buat cek sumbangan, dia menguruskan. Dia NGO ataupun dia ni menteri ke dan sebagainya, ada peruntukan-peruntukan ataupun NGO, ada orang bagi sumbangan, dia tunjuk itu kepada penderma supaya penderma nampak bahawa duit yang dia bagi itu sampai kat mana. Tapi kena jujurlah. Kalau kita NGO, orang menderma 7-8 juta, kita keluar 200-300 ribu je. Itu antara kita dengan Allah. Ada audit Ustaz? Ada audit, Alhamdulillah. Tapi audit kat dunia, kita boleh buat dokumen tu dokumen ni. Kita boleh adjust account, audit kat dunia. Jangan lupa audit Allah di hari akhirat nanti. Jadi, dalam bab tunjuk cek besar-besar, tengok pada niat dia. Dan jangan dengkilah orang yang ni. Kita jangan nilai hati orang. Nak riak lah tu. Itu bukan kerja kita. Sepatutnya kita lebih bersemangat Ustaz ya. Sepatutnya lebih bersemangat dalam kita katakan beramal ibadah, lebih bersemangat untuk meniru kebaikan yang telah ditunjuk sebenarnya. InsyaAllah mudah-mudahan. Nizar, ada soalan dia sikit lagi tadi. Dia rasa syok sendiri bila rasa syok sendiri. Dia kata bila derma masjid, dia rasa syok sendiri. Kalau tak siap, aku tak bagi masjid ni, tak siap. Saya ada terlibat dengan sebuah masjid di Tasik Beranang. Subhanallah, pembinaan masjid sekarang tengah duduk kutip derma. Ada seorang cikgu, ada seorang dia mari bagi cek kepada pihak masjid untuk banner masjid, cek RM200,000. Terkejut AJK masjid. Ni kak kerja apa, buat bisnes apa? Saya bawa pencen. Dia dapat duit pencen dia, duit graduati apa benda orang panggil. Duit pencen tu, RM200,000 dia bagi seketul kat masjid. Subhanallah. Ada orang yang deal dengan masjid. Dan Abang Umar Abdul Majid tadi kata, kalau timbul dalam hati, kalau aku tak bagi, tak siap masjid ni. Na'udzubillah. Memang, ya, kita, bukan saya nak kata dia rasa begitu, tapi nak bagi tahu je memang syaitan ganggu. Kalau aku tak bagi, ada orang bagi RM50,000, ada orang bagi RM10,000. Subhanallah. Biar kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, masa yang sesuai. Allahu Akbar. Cantik soalan ni. Sebab golongan ni, kita nak cerita golongan bersedekah ni, bila masa yang sesuai. Betul. Memang soalan ini ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal? Wahai Rasulullah, sedekah mana yang paling afdal? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun tarjul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang paling afdal ialah ketika kamu sedang sihat wal afiat. Dalam keadaan kamu syahih, kamu sayang sangat harta ni. Masa sihat kan, nak pakai, nak beli baju baru, nak makan, nak pergi berjalan, masa sihat. Masa sakit, nak bagi makanan tak boleh dah, saya kena go out dah ni, tak boleh nak makan dah, ketam. Masa sakit. Ya, tapi ada juga pahala sedekah masa sakit. Cuma sedekah paling afdal masa tengah sihat. Masa syahih. Syahih ni kita sayang sangat kat harta tu. Takhshal faqra. Takut sangat jatuh miskin. Wa tarjul ghina. Dan kamu berharap sangat bertambah kaya. Bila ada empat keadaan ni pada diri kita, itulah sedekah paling afdal dari segi masa berkait dengan diri kita. Allahu Akbar. Hebat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ya, mudah-mudahan dengan empat elemen yang Ustaz tunjukkan kepada kita ini dapat kita jadikan kita katakan satu titik ukur kepada diri kita sendiri, bilakah masa yang sesuai untuk kita melaksanakan sedekah. Masya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook daripada Puan Baizura Mazlan. Soalannya adalah, orang yang merahsiakan sedekahnya. Soalan saya, adakah sedekah yang dilakukan secara terang-terang supaya dicontohi oleh orang lain bermaksud tingkatannya lebih rendah dari sedekah secara rahsia, Ustaz? Kerana zaman viral ini semua nak diviralkan dengan alasan untuk menjadi contoh ikutan, dan secara tak langsung dibimbangi boleh mengundang sedikit perasaan riak di dalam hati, kerana sifat manusia sememangnya suka apabila dipuji. Nak tahu apakah jawapannya? Tawakuf seketika, jom berzikir kembali selepas ini.
Yarfa'illahu alladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilma darajat, dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu ditingkatkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya doakan anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah taala jaga, Allah taala sayang, dan pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menaungi kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Baik, kita merujuk kepada soalan yang baru saja saya bacakan sebentar tadi berkenaan dengan bagaimanakah sedekah yang kita lakukan secara terang-terangan. Sebenarnya nak jadikan itu satu ikutan, tetapi dalam hati masih lagi ada perasaan macam riak dan sebagainya. Begitu juga dengan orang yang melakukan sedekah secara diam-diam walaupun tak ada orang lain tahu, tapi masih lagi ada sekelumit rasa macam syok sendirilah Ustaz ya. Jadi how to prevent? Macam mana kita nak elakkan perkara ini Ustaz insya-Allah? Kalau dia buat itu secara diam-diam, kemudian dia rasa syok sendiri tadi. Ya. Syok sendiri yang macam Abang Umar bin Majid tanya tadi, dia sedekah pada masjid lalu dia timbul perasaan kalau aku tak bagi tak siap masjid ni. Itu tidak dipanggil riak, itu dipanggil ujub. Ujub satu perasaan, dia tak tunjuk ke orang, tetapi dia rasa kalau akulah paling baik, akulah, orang lain tak tahajud, aku tahajud. Orang lain bagi RM10 je, aku bagi 100. Dia rasa begitu, itu penyakit hati juga, ujub. Kalau yang bersedekah, bagaimana soalan yang tanya tadi, musim sekarang musim viral, semua nak diviralkan. Kita balik pada hadis tadi, berdasarkan niat dia lah kenapa dia nak viralkan. Sebenarnya ada juga bagus apabila diviralkan. Ada orang yang pergi tolong orang susah, pergi tolong lalu dia viralkan. Alhamdulillah, saya ada ketemu beberapa founder business owner, orang-orang yang berjaya dalam bisnes. Dia kata, Ustaz, jom kita pergi hantar bantuan juga. Jom kita pergi tolong orang susah. Saya tengok dia ni pergi hantar kat orang susah lah, nampak makcik-makcik tu menangis, tolong doa. Saya pun nak juga macam tu. Saya ni Ustaz, orang bagi rezeki banyak kat saya, Allah bagi rezeki. Saya tengok, Allah, sianya ada orang susah macam tu. Ustaz, saya pun nak pergi tolong. Maknanya, apa yang diviralkan itu mencetus rasa kepada orang lain untuk buat juga. Jom Ustaz, kita buat. Ada macam tu. Maknanya, dia rasa banyaknya rezeki yang Allah bagi kat aku. Ni orang ni pun dia boleh tolong. Aku pun nak tolong orang. Alhamdulillah. Ada juga yang, Ustaz, jom kita pergi tolong, kita ambil gambar. Nanti brand kita ni biar nampak sikit. Nanti orang datang beli kat kedai kita pula. Dia nak jadikan itu sebagai marketing strategi. Untuk tackle emosi orang. Sebab dia nampak, ini satu strategi marketing yang sangat baik. Ya, kita invest 7-8 ribu, kita tolong orang, kita viralkan, nanti sale kita naik. Jadi balik kepada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang kita baca di awal tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan adalah berdasarkan niat. Maksudnya apa? Penilaian Allah berdasarkan niat seseorang itu. Ada memang betul akak tu tanya soalan tadi kan kat Facebook tadi, dia kata musim viral ni. Memanglah. Buat status Facebook. Oh, tenangnya bertahajud pada saat ini. Kalau tidak, orang tak tahu dia tahajud. Ya. Gaji sulungku, gajiku setiap bulan. Alhamdulillah, aku masukkan ke dalam tabung masjid. Tik snap. Tujuan apa? Kalau tujuan, aku bagi, kalau aku tak up status, orang tak tahu. Yeah. Aku kena buat ni biar orang tahu, orang puji aku. Itu niat dia. Balik pada niat. Dan niat ini adalah rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Moga-moga Allah Taala kurniakan keikhlasan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Syarat penerimaan sesuatu amalan itu adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Silakan tuan. Daripada Singapura. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Seseorang yang tidak mampu untuk bersedekah dengan RM1 atau harta benda, tetapi hanya mampu dengan tenaga dan kudrat sahaja. Soalan saya, apakah ini juga termasuk dalam golongan 7 golongan naungan Allah SWT?
Itu saja soalan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Tuan Haji Ismail Maisa berkenaan dengan tak mampu nak bagi dalam keadaan RM1 Ustaz. Ada situasi yang macam ni, tapi yang dia boleh sumbang adalah kudrat dan juga tenaga. Macam mana Ustaz? Ini disebut di dalam Al-Quran, menceritakan satu golongan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak berlaku perang, orang ni bagi kuda, orang ni bagi pedang, orang ni bagi baju besi. Lalu ada golongan-golongan yang miskin, tafidu, menitis air mata mereka. Mereka sedih kerana tidak dapat nak infak. Ada di kalangan para sahabat gitu. Sahabat menangis tengok orang lain bagi besi, baju besi, orang ni bagi pedang, bagi kuda. Aku tak ada apa untuk diinfakkan pada jalan Allah. Allahu Akbar. Mereka nak sangat bersedekah. Tapi mereka ada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Soalan tanya, kalau dia bagi tenaga Ustaz. Saya tak ada duit tapi orang nak bina masjid ni, saya pergi bagi tenaga. Saya tolonglah sebab saya nampak bila masjid, saya tak ada duit. Saya nampak iklan-iklan di Facebook, kutipan derma masjid. Saya tolong viralkan. Saya tak ada duit Ustaz. Saya ambil iklan-iklan ni, saya letak dalam grup taman perumahan, grup adik-beradik, grup kawan sekolah, grup kawan kerja. Saya tak ada duit saya tolong sebarkan tenaga. Sebab saya ni Ustaz, bila saya tengok masjid, memang saya sangat-sangat rasa nak menyumbang. Maka ini tandanya dia golongan yang ke apa? Yang sebelum ni 7 golongan, kan ada satu golongan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 7 golongan yang sebelum ni bincang. Adanya golongan yang hatinya terikat dengan masjid. Maknanya bila dengar masjid dia tak ada duit tapi dia bagi tenaga. Dia tolong bersihkan masjid. Tengok dekat ambil semayang ada lumut. Lama orang tak pergi masjid ni, dia pergi bersih. Naik lalang dia pergi bersih. Hatinya terikat dengan masjid. Maka dia termasuk dalam kalangan golongan ni. Cuma dia tak masuk dalam golongan yang bersedekah lalu sembunyikan sedekah. Tapi masuk 7 golongan. Salah satu daripada 7 ni seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Satu. Okey, tenaga, dia bagi tenaga lagi. Dia tak sedekah tapi dia hanya bagi tenaga untuk bantu agama Allah ini. Maka insya-Allah dia mendapat pahala di sisi Allah. Sebab ada satu lagi peristiwa, ada beberapa orang sahabat Nabi yang miskin. Datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ni mengadu kat Rasulullah, "Dhahaba ahlad dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang kaya dapat pahala Rasulullah. Masalahnya, bila kami solat, orang kaya solat. Bila kami puasa, orang kaya puasa. Bila kami baca Quran, orang kaya baca Quran. Tapi wahai Rasulullah, bila orang kaya bayar zakat, kami tak ada apa nak bayar zakat. Bila orang kaya bersedekah, kami tak ada duit nak bersedekah wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mereka ni, geng miskin ni, "Mahukah kamu aku ajarkan kamu satu amalan? Kalau kamu istiqamah amal, kamu dapat menyaingi pahala orang kaya yang sebelum dan selepas kamu." Lalu geng-geng miskin ni kata, "Nak Rasulullah, ajarlah kami." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka, bacalah, amallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Berapa dah? 99 kan? Cukupkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ba'da kulli salah. Setiap kali selepas solat. Amalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, cukupkan dengan la ilaha illallah sehingga habis tadi. Betul. Setiap kali selepas solat kamu dapat menyaingi pahala orang kaya. Lalu happy lah grup-grup miskin ni dapat dah amalan. Balik beramal. Sedap penonton yang dikasihi sekalian, beberapa hari selepas itu, geng-geng miskin ni datang jumpa Nabi lagi. Sedih pula. Rasulullah kata, "Apa masalah lagi ni?" Lalu dia kata, "Wahai Rasulullah, rahsia bocor. Yang kaya pun tahu juga zikir ni. Dia orang beramal juga sekarang." Maksudnya gitulah rahsia bocor tu ayat saya. Tapi yang dia orang kata, dia orang tahu juga. Dia orang pun beramal juga dengan zikir lepas sembahyang ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Baginda menjawab, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itulah kelebihan yang Allah beri pada orang yang Allah pilih.
Jangan duk jealous lah. Maknanya dia Allah pilih dia ni nak bagi rezeki lebih dan Allah pilih dia ni nak berzikir banyak. Jadi, yang tak ada duit nak sedekah tadi, kan? Dia zikir banyak-banyak. Dia masuk dalam golongan yang ketujuh. Hadis kita hari ni 7 golongan. Yang ketujuh, seseorang yang ketika bersendirian lalu dia zikir kepada Allah sehingga menitiskan air mata. Tapi saya nak beritahunya bahawa yang tak ada duit, dia guna tenaga, dia tak dapat tiket yang bersedekah lalu sembunyikan sedekahnya. Tapi dia ada banyak lagi peluang tiket-tiket lain untuk duduk di kalangan 7 golongan ini. Jelas kan? Jelas, alhamdulillah. Zalika fadlullah yu'ti man yasha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita peluang mana-mana 7 golongan yang hendak kita cari ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita terus dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Yusuf. Dari Tanjung Karang. Nak ajukan soalan Ustaz ya. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, mana cara saya ni nak mendapat supaya tergolong daripada 7 golongan yang bawa ancaman Allah Ustaz ya? Boleh tak kalau saya bermurah hati dengan diri sendiri, lepas tu anak-anak nak balik tu saya masak-masak, bagi luang makan, bagi pilihan ke, lepas tu ataupun kadang-kadang tu kita gunakan handphone tu, kita hantar doa-doa tu semua-semua kan yang baik-baik tu. Ya. Adakah dengan cara itu tergolong Ustaz di bawah naungan? Alhamdulillah, Ustaz, terima ya? kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita satu soalan yang sangat baik daripada Puan Supinah Yusuf. Satu soalan yang sangat berkualiti. Macam mana Ustaz kalau kita nak bermurah hati dengan diri kita, dengan keluarga diri kita sendiri. Contohnya macam anak-anak nak balik, waktu ni lah nak masak yang best-best seronok, sedap dan sebagainya. Ataupun kita nak forward lah mesej-mesej yang mengandungi kebaikan dan sebagainya. Adakah tergolong juga di dalam 7 golongan ini? 7 golongan yang disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ia untuk kita faham adalah macam 7 perbuatan, 7 amalan ataupun 7 sifat manusia. Kalau dia tu imamun adil, pemimpin yang adil, tapi Kak Sufinah ni bukan Perdana Menteri. Lepas dah peluang satu. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Jadi kalau ikut Kak Sufinah tadi, dia ada anak-anak asrama apa semua, tak remaja dah ni, lama dah remaja, terlepas dah 2. Tapi dia ada lagi sifat yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Sifat dia tadi dengan masjid, dia rindu masjid, dia pergi masjid, dia bersedekah untuk masjid. Ataupun sifat dia dengan dia berkasih sayang kerana Allah. Mungkin dia sayang pada jiran dia kerana Allah. Kan? Dia bertemu, berpisah kerana Allah. Ya, kita mesti ada dalam hidup ni kita mengasihi seseorang kerana Allah. Bertemu, berpisah kerana Allah. Ataupun nak kata cerita kena goda tadi, habis dah topik kena goda. Yang keenam, bersedekah. Lalu sembunyikan sedekah. Mungkin termasuk dalam sedekah itu, dia beri lauk-lauk pada jiran. Happynya anak-anak nak balik, dia masak lebih. Oh, sedap kan ni, budu, poyok, ikan singgang. Oh, cair dia. Yang kita buat budu, poyok ni, bagi pula singgang kepala tergiri pula. Ada juga. Oh, cair dia. Jadi, mungkin ini termasuk dalam sedekah dia. Dia nak bagi sedekah makanan pada jiran. Tak payah selfie, selfie pula kan. Jadi dia bagi. Ini mungkin masuk dalam sedekah tadi. Gembiranya dengan kepulangan anak menantu, cucu, lalu dia bersedekah. Dan ataupun dia boleh masuk dalam golongan tiket yang ke-7, sebenarnya 7 tiket. Kan? Tiket ke-7, dia doa pada anak-anak dia, keselamatan perjalanan balik, nak singgah RNR, jauhkan daripada wabak. Ya, dia doa pada anak, dia terfikir lagi ada lagi anak yang tak tutup aurat, lalu dia rasa dosanya dia sebab tak tegur, tak nasihat. Ataupun dia doa untuk anak-anak supaya jadi anak yang saleh, ada lagi yang tak semayang, dia doa. Maknanya dia berzikir, dia ingat pada Allah khalian, dalam keadaan berkhalwah, bersendirian, lalu menitiskan air mata. Jadi ini menitiskan air mata. Ini 7 tiket. Jadi dalam bab hadis ini kita tengoklah tiket mana kita nak masuk.
Di hujung perbincangan 7 hadis ni kita tengok 7. Oh, saya Ustaz, saya ada 3 tiket saya dapat. Hati saya memang terikat dengan masjid. Saya pun alhamdulillah saya sedekah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga saya pernah kena goda Ustaz. Contohnya maksudnya gitu kan. Kita tengok 7 ni. Kat mana tiket mana aku nak? Ataupun kita tengok 7 ni, saya 7 ni Ustaz, satu je ada Ustaz, bab sedekah. Alhamdulillah. Ataupun tengok 7 tiket ni, macam tak ada satu pun ni Ustaz. Jadi kita tengoklah mana yang paling Mana yang tiket sesuai, yang paling insya-Allah. dekat dengan kita. InsyaAllah wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selagi mana ada peluang untuk kita mendapatkan seat antara 7 golongan VVIP, Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Kita teruskan dengan soalan Facebook daripada Nazni Bakar. Saat yang dimaksudkan dengan menitis air mata ketika sunyi itu, adakah ketika menunaikan solat tahajud semata-mata ataupun tidak mengira di situasi mana pun? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Jadi cantik soalan ni, adakah waktu tu ketika qiyamul tahajud sahaja ke ataupun boleh duha ataupun mana-mana Ustaz? Cantik soalan ni. Secantik yang bertanya. Yang ketujuh, golongan ketujuh, ada 3 perkara. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Yang pertama zikir pada Allah, ingat Allah. Khalian, dalam keadaan bersunyi-sunyi, bersendirian. Yang ketiga menitiskan air mata. Ada sebut tahajud tak? Ada sebut tengah malam ke, pas subuh ke, tengah hari ke, tak sebut masanya. Tapi 3, zikrullah, dia ingat Allah. Zikir sama ada dengan lafaz-lafaz. Sebaik-baik lafaznya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah, tamla'ul mizan, alhamdulillah, mengisi langit dan bumi. Zikir-zikir, dia selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada zikir dengan lafaz-lafaz khusus ataupun zikir dia ingat Allah dengan makna dia ingat lagi banyaknya dosa-dosa aku. Banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala beri padaku, tapi kurangnya diriku bersyukur. Fafadat ainah. Lalu dia menitiskan air mata. Dia ada 3 tadi. Zikir, khulwah, mana bersendirian, bersunyi-sunyi, dan menitiskan air mata. Tapi kalau dia duduk menitis air mata, teringat aku lama tak tutup aurat, dosa aku tak tutup aurat, esok tak tutup lagi. Tak jadi juga. Dia duduk berzikir, menangis keluar air mata, tipu duit orang. Esok scammer pula. Jadi menipu lagi duit orang. Jadi ini masalah problem juga. Jadi menitiskan air mata, lalu memberi kesan kepada kehidupan, tindak tanduk dia yang seterusnya. InsyaAllah, mudah-mudahan selagi mana peluang untuk kita merebut kepada 7 golongan VVIP yang berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan hidayah kepada kita dan kita nak merebutkan tirai di TV3. Kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Teruskan kekal setia di dalam Tanyalah Ustaz bersama dengan saya, Majlis Ilmu, kembali selepas ini. Qala Allahu azza wa jalla wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seruan siapakah yang lebih baik melainkan seruan itu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan saya dan juga ustaz di dalam program
Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di dalam topik pengajian hadis kita 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan setia dan kongsi kebaikan ini dengan cara kita tonton dan juga kita kongsi Facebook Live kami, iaitu Facebook Live Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook untuk hari ini. Soalan daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Soalannya adalah, mengapakah mereka masih lagi melakukan perkara yang tidak elok sedangkan mereka dari golongan yang tinggi ilmu agamanya? Apakah sebab ramai manusia mulutnya berzikir tapi masih lagi keras hatinya? Bagaimana cara untuk menghadirkan diri ketika berzikir sehingga menangis ketika berzikir? Masya Allah, tabarakallah. Satu soalan yang sangat baik. Kita mohon huraiannya dari Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Ya. Mengapa mereka masih lagi melakukan perkara tidak elok sedangkan mereka dari golongan yang tinggi ilmu agamanya? Ya Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita semualah daripada musibah sebegini. Adakah sebab mulutnya berzikir tapi hatinya masih keras? Allahu Akbar. Tapi yang paling makhluk antara yang alim lah kalau nak bercakap yang alim, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, hebat ilmu dia orang. Mereka ni tak pernah lagi masuk dalam syurga, betul tak? Tetapi ada makhluk yang pernah masuk syurga. Iblis dah masuk dalam syurga dah. Maknanya dari segi alim dia tentang syurga tu, ilmul yaqin, ainul yaqin, dia pernah tengok nikmat syurga. Tetapi iblis boleh terpelanting keluar dari dalam syurga. Jadi kalau manusia, memang sepanjang sejarah adanya manusia-manusia yang ada ilmu yang akhirnya tersilap bertindak, tersilap jalan, akhirnya dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faktornya mungkin disebabkan ilmu yang dia cari itu tidak ikhlas. Ilmu untuk dia gunakan untuk mencapai kemuliaan duniawi semata-mata. Dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, adanya nama Bal'am bin Ba'urah yang asalnya orang yang doanya mustajab, tetapi dia terseleweng. Kan dia telah menjadi alat kepada musuh Islam. Asalnya dia ada ilmu. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman Sayyidina Ali, ada nama Abdul Rahman bin Maljam, seorang yang asalnya mengajar Quran. Disediakan tempat khusus untuk dia mengajar Quran. Tetapi namanya tercatat sebagai pembunuh Sayyidina Ali. Golongan yang khianati Islam. Silap berijtihad, asalnya bersama Islam, ada ilmu, tetapi bila silap ijtihad, mungkin kerana keegoan, mungkin kerana rasa dia ni paling pandai, orang lain tak, aku je betul. Akhirnya tersilap langkah, dia menjadi alat kepada musuh-musuh Islam untuk lawan Islam. Dia ada ilmu, dia alim, kan? Dia tak nak dengar nasihat orang. Dan inilah penyakit iblis. Sebab tu saya sebut di awal tadi, iblis duduk dalam syurga dah. Tetapi dia ada penyakit yang merasakan aku paling betul. Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Adam dari tanah. Adam baru masuk syurga, aku orang lama. Aku lama dah dalam syurga ni, kau baru janganlah nak ajar aku orang lama. Akhirnya dia tak nak dengar pandangan, dia tak nak dengar perintah Allah kerana ego tadi, dia terpelanting keluar. Soalan tanya tadi, ada orang yang ada ilmu agama tetapi melakukan dosa, mungkin kerana hatinya keras. Antaranya begitulah juga, dia zikir di mulut tetapi hatinya tidak tersentuh, wal-iyadzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi. Tapi jangan sampai ada silap seorang, ya dia ni mungkin dilihat ada ilmu agama, dia tersilap langkah ataupun memang dia dengan ego dia. Jangan kita pukul rata semua orang yang ada ilmu agama ni tak elok. Jangan kita menjadi penyambung lidah syaitan untuk menghina golongan agama yang lain, yang soleh, yang ikhlas, yang membawa agama Allah. Tapi di sini musuh-musuh Islam dia akan gunakan. Apabila ada seorang orang yang ada agama, ada ilmu, buat salah, musuh Islam dia akan character assassination. Dia akan cuba membunuh karakter golongan agama keseluruhannya. Seorang buat salah. Ustaz, bukankah pepatah Melayu kata,
kerana lembu apa? Kerana lembu nila sapi. setitik, Kerana nila setitik. rosak susu sebelah. Rosak susu sebelanga. Seorang seekor lembu bawa lumpur, habis lembu lain kena. Itu pepatah Melayu. Benarlah. Tetapi kita tak boleh. Tadi soalan tanya, ada orang yang ada ilmu tapi buat dosa, buat maksiat. Ya, salahlah dia. Tapi kita tak boleh pukul rata semua gitu. Ini untuk memburukkan golongan agama, nak menjauhkan masyarakat daripada agama. Masya-Allah. Kena hati-hati. Kena berhati-hati. Yang dia tu buat dosa dah. Jangan kita buat dosa bab makin hamun pula. Jangan kita buat dosa memanjangkan fitnah pula. Gitu. Elakkan mudah-mudahan kita tidak terjebak di dalam golongan yang mendapat dosa kering, Ustaz, ya. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Masya-Allah. Silakan tuan soalannya. Ada dua perkara lah, Ustaz. Pertama sekali ialah kita tentang saya kalau nak sedekah dekat masjid, kalau banyak tu, kalau RM50 memang tak ikhlas. Terbayang-bayang kalau balik. Kalau sedekah RM1, RM2 tu memang ikhlas lah. Tapi tiap-tiap kali pergi masjid saya sedekahkan RM1, RM2, lebih ikhlas lah. Dan lagi satu ialah kita selalu pergi ke masjid dan sebagainya. Kita beramal dia, lepas tu balik. Kenapa tidak kita bersihkan masjid, cuci tandas sebagainya. Itu pun dah satu kerja yang baik dan ikhlas. Kalau boleh minta ustaz-ustaz tu lepas dia mengajar tu, ajar anak-anak murid tu cuci tandas. Jadi nampaklah kebersihan tandas, menjaga masjid sebagainya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Tuan Abdullah Osman satu soalan yang sangat bagus sebenarnya berkenaan dengan nampaklah tanda kita katakan orang yang hatinya itu terikat dengan masjid, Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah saya doakan mohon pencerahan insya-Allah. Ya. Cantik soalan tadi. Duit RM50 dengan ni elok-elok. Ya. Duit RM50 nilainya sangat besar bila di masjid. Tapi nilainya sangat kecil bila di shopping komplek. Rasa terbakar sekejap. Sekali lagi. Duit RM50 bila di masjid nilai dia kita akan rasa sangat tinggi, besar. Tapi duit RM50 bila di shopping komplek boleh keluar. Apa rasa terbakarnya? Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Boleh Dengan faham, maksud saya. insya-Allah, Maksud saya, bila di masjid memang kita akan terasa banyaknya RM50 nak masuk tabung. Tetapi ketika di shopping komplek beli barang berapa ni? 80. Oh, 80. Yang ni kalau yang ni 70. Tapi kalau ambil dua-dua 80 dengan 70 kita bagi diskaun lah 140. Oh, okey 140. Okey. Jadi ya. Nilai dia kecil. Itulah sebenarnya hati kita. Cara kita menilai. Betul yang Amir Abdullah Osman sebut tadi. Betul. Memang kita kadang-kadang bila hari kita pergi masjid kita letak RM5, letak RM10. Kita rasa okey. Tapi hari ni aku tak 100. Banyaknya. Itulah kerja syaitan untuk ganggu kita. Tapi kena ingat dalam golongan yang ke-6 tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi. Maknanya dia ikhlas. Ada tak sebut banyak atau sedikit? Tak disebut. Tak disebut. Dia sebutnya sedekah ikhlas. Okey Ustaz, kalau saya rasa saya ikhlas RM5, boleh tak saya nak bagi RM5 saja? Bismillah, silakan. Bagi. Nilai Allah yang nilai. Kalau kita rasa bila kita bagi 50 sebab kita pun duit tak banyak Ustaz. Ada nak belanja isteri, anak-anak, belanja rumah. Jadi bila bagi 50 tu saya rasa teringat sangat. Jadi saya bagi 5 tu sebab saya nak jaga hati saya sendiri. Silakan, bismillah. Tak apa. InsyaAllah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkenaan dengan cadangan, pergi kuliah, pergi bersih masjid, bagi masjid, itu pun sangat-sangat baik. Dan sebagaimana Nizar sebut tadi betul, itu tanda-tanda hati seseorang terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita katakan golongan yang ada rasa sebegini pun juga mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Tawakuf seketika, kita kembali selepas ini.
yaumala zilla illa zilluhu. Pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada tempat untuk kita berteduh melainkan naungan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Telah pun kita hurai ke-7 golongan ini, dan pada golongan manakah yang hendak kita ambil dan pada golongan manakah yang hendak kita sasarkan diri kita pada hari akhirat kelak. Itulah yang akan kita fikirkan dan itulah yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook Melur Ismail. Insya-Allah pertanyaan saya, sekiranya dalam 3 golongan naungan Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya satu sahaja yang ada pada diri seseorang, adakah dia dianggap dalam golongan naungan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Jawapannya ya. Itu jawapan dia. Masya-Allah. Maksudnya 7 golongan, sebenarnya adalah 7 sifat. Ya. Ataupun 7 amalan, 7 keadaan. Bila seseorang menepati salah satu daripada 7 ni, maka alhamdulillah. Tapi kalau dia ada 2, 3, 4 sifat, alhamdulillah. Imamun adil, nombor 1, pemimpin yang adil. Maknanya seorang suri rumah, seorang bukan pemimpin, dia tak ada sifat yang pertama tu. Ya. Jadi dia mungkin boleh tengok pada yang kedua. Remaja yang meningkat usianya dalam keadaan taat pada Allah. Remaja. Yang ada tua tak boleh dah. Okey, tapi dia ada peluang lagi tengok yang ketiga. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Oh, ini saya ada Ustaz, memang teringat sangat masjid. Lama dah tak lagi sembahyang Jumaat ni. Teringat sangat Ustaz, sedih sangat rasa. Maka dia dapat hati terikat dengan masjid. Ustaz, dia ni hati dia memang terikat dengan masjid dan dia pun memang banyak bersedekah. Maka dia ada 2 tiket. Dia ada 2 tiket. Dan dia pun pernah digoda dulu. Dan dia memang tolak godaan. 3 tiket dia ada. Alhamdulillah. Soalan tanya, Kak Melo tanya tadi, kalau dia ada 1 sifat, makna dia ada 1 tiket pun mendapat teduhan Allah. Grandstand insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah fastabiqul khairat, berlumba-lumba kita di dalam melaksanakan amal kebaikan. Baik, kita teruskan, kita nak raih satu lagi soalan daripada Tuan Muhammad Effendi Mak Daud. Soalannya adalah, apa maksud orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala yang Maha Agung ketika sunyi dan jatuh air matanya? Adakah ini bermaksud orang ini memikirkan dosa besar dan dosa kecil yang dilakukan sepanjang hidupnya? Apa hikmah dan juga syarat taubat nasuha bagi insan yang menyesal bersungguh-sungguh dengan dosanya? Bertam Indah, Pulau Pinang, insya-Allah. Ya, memang menitiskan air mata yang dimaksudkan di sini ialah antaranya dia mengingatkan dosa-dosa dia lah. Bukan dia menitiskan air mata sebab pasukan bola yang dia sokong kalah. Jadi dia menitiskan air mata sebab dia ingat dosa-dosa dia. Itu antara tanda taubat nasuha. Tanda seseorang bertaubat. Tapi bukan syarat penerimaan taubat. Ustaz, adakah orang yang bertaubat sehingga menitiskan air mata confirm Allah terima? Tak semestinya. Tapi menitiskan air mata menjadi tanda seseorang bersungguh nak bertaubat. Tanya tadi syarat taubat nasuha. Antara syarat taubat nasuha, para ulama senaraikan. Yang pertama sekali, berhenti buat dosa tu. Berhenti. Kemudian kena ada rasa benci kepada dosa tersebut dan tidak mengulanginya. Itu orang yang betul-betul taubatnya nasuha. Al-iqla' maknanya dia berhenti, dia meninggalkan dosa tersebut, dia rasa menyesal dan dia benci perbuatan tersebut dan dia tak ulang lagi. Tambah syarat keempat, sekiranya dosa tadi melibatkan hak manusia, ada syarat keempat, dia kena selesaikan dengan manusia tersebut. Kalau berkait dengan harta orang, dia kena bayar balik harta orang ataupun minta orang itu halalkan. Kalau dia tipu berniaga, dia berhutang, dia kena bayar balik. Ataupun dia kata kira halal lah, halal. 1,000 boleh lah halal. Kalau beratus-ribu mana boleh halal. Ya. Jadi, kalau tuan dia tak halal, kena pikul sampai ke hari akhirat. Kalau melibatkan hak orang. Kalau fitnah melibatkan hak orang, dia kena mengakui, oh yang saya tuduh hari itu, saya fitnah sebenarnya. Saya buat laporan polis, saya sebenarnya fitnah je kat dia. Kena selesaikan. Taubat nasuha, sekiranya melibatkan hak manusia, ambil tanah waris, ambil harta anak yatim dan sebagainya tadi, kena bagi balik. Itu syarat taubat nasuha. Menangis adalah
tanda seseorang bersungguh bertaubat. Bukan syarat Allah nak kena terima taubat kalau menang. Ustaz, saya ni bertaubat sungguh dah, saya buat dah semua syarat, cuma tak keluar air mata. Allah terima tak taubat saya? Insya-Allah. Tanda Allah terima taubat seseorang apa dia? Dia terdorong selepas itu untuk buat kebaikan-kebaikan lain. Dan dia bersungguh untuk tinggalkan dosa tersebut. Itu antara tanda-tanda Allah terima taubat dia, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita mengejar keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan. Maka pada kali ini kita nak membicarakan tentang kesimpulan berdasarkan tajuk kita. Apakah pelan, maafkan saya, sekarang ini kita telah pun berada di penghujungan, akan tetapi kita nak raikan beberapa soalan lagi sementara masa masih lagi berbaki, ya Ustaz, ya, berkenaan dengan 7 golongan ini. Saya kira daripada 7 golongan ini, golongan yang terakhir merupakan golongan yang mudah untuk kita skor. Bahasa cara yang lain, mudah untuk kita tempatkan diri kita berada dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin Ustaz boleh nasihatkan, Ustaz boleh sarankan kepada penonton kita bagaimanakah caranya untuk kita ada, orang kata apa, gairah untuk beramal ibadah, gairah untuk mendapatkan tempat golongan VVIP ni, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Ya. Dengan kita mengingati suatu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa di hari akhirat nanti matahari akan berada dekat dengan manusia. Jarak tu dekat, dan pada saat itu manusia akan berpeluh dengan kadar amalan masing-masing. Ada yang berpeluh kadarnya sampai ke keting bahasa Kuala Lumpur, keting sampai ke kaki. Ada orang yang peluh sampai ke lutut. Ada orang yang peluhnya sampai ke pinggang. Ada orang peluhnya ila fihi, sehingga mulutnya hampir nak tenggelam. Ustaz, macam mana orang yang peluhnya begini? Berdasarkan amalan masing-masing ketika di dunia. Sebab terlalu dekat dengan matahari, penuh dengan peluh. Dan ada 7 golongan manusia yang mendapat teduhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun matahari dekat, tapi dia diteduhi oleh zillullah. Yauma la zilla illa zilluh. Pada hari yang tiada teduhan, tiada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan ini. Dan kalau kita tengok 7 golongan ini, Rasulullah buat senarai, kan? Pemimpin yang adil. Orang yang remaja meningkat usianya dalam keadaan taat. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang berkasih sayang kerana Allah. Orang yang digoda lalu kata aku takut pada Allah. Orang yang bersedekah lalu sembunyikan sedekah. Orang yang berzikir pada Allah dalam keadaan bersendirian sehingga menitiskan air mata. 7, kan? Para ulama menyebut Rasulullah senarai nombor 1 apa? Pemimpin yang adil. Kata ulama yang mensyarahkan hadis ini, sekiranya ada golongan pertama ini wujud, maka 6 golongan seterusnya akan wujud ramai. Sekiranya ada pemimpin yang adil, dia tahu yang ni pandai urus ekonomi, kau jaga ekonomi. Yang ni jaga agama, memang jenis sayang pada agama, kau jaga agama. Yang ni jaga bab pertanian, kelapa sawit apa semua, kau pandai urus, urus. Adil, meletakkan sesuatu kena pada tempat. Kalau ada nombor 1, 6 golongan seterusnya ni akan banyak wujud. Akan wujud ramai remaja yang meningkat umur dan keadaan taat pada Allah. Akan wujud ramai orang yang hatinya terikat dengan masjid bila adanya pemimpin yang adil. Jadi semua 7 golongan ini akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nizar tanya tadi, macam mana kita nak bersemangat? Antaranya kena rajin tengok Tanyalah Ustaz. Masya-Allah. Maksud saya, rajin berada dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Dalam realiti kita musim wabak sekarang, majlis ilmu online. Semuanya mudah, Ustaz. Allahu Akbar. Ada yang saya terlibat. Daripada bulan 3, bulan 4, kita tak kuliah di masjid. Saya Alhamdulillah, kita buat kuliah-kuliah online di page saya. Page Syed Muhammad Nur Hisham. Kita buat, kadang-kadang kita kuliah solo, kadang-kadang kita jemput tetamu, Prof Muhayya, se-Aslim Bollywood semua, kan. Jadi ada masyarakat yang respon, Ustaz, saya selama ni sibuk pergi kerja, balik, letih tengok TV tu je. Tapi bila work from home, bila wabak ni saya duduk scroll Facebook, saya jumpa majlis-majlis ilmu yang begitu banyak. Seronok dengar majlis ilmu. Jadi, untuk kita semangat
nak tempatkan diri, dapatkan tiket daripada 7 tiket ini, kita banyak dengar majlis ilmu, hadir majlis ilmu, ia akan menyentuh hati-hati dan motivate kita untuk semangat mengejar akhirat ini. Wallahu a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan kepada kita semua. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk berikan kesimpulan bagaimanakah situasinya di pada mahsyar kelak dan untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa insya-Allah. Doa ke kesimpulan? Kesimpulan Ustaz. Kesimpulan. Moga-moga kita, saya sendiri, Niza, sahabat-sahabat penonton, abang-abang kru-kru kameraman kita yang banyak jasa ni, penerbit, SD, studio director semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pandu kita untuk dapat tiket satu pun tak apa dah untuk mendapat naungan Allah di hari akhirat nanti berdasarkan kadar masing-masing, kemampuan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gerakkanlah hati-hati kami untuk sentiasa bersungguh dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Berikanlah masa dan kelapangan pada kami untuk menambahkan ilmu kami ya Allah dan mendorong kami meningkatkan ketakwaan dan iman kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan golongan yang bakal mendapat naungan-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Berilah kekuatan pada kami, paling kurangnya mendapat salah satu daripada 7 tiket ini ya Allah, untuk mendapat naungan-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha pengasih dan penyayang ya Allah. Kami semua sedang diuji dengan wabak yang sedang berlaku ini. Berikanlah kesabaran kepada kami ya Allah. Pandulah kami dalam setiap tindak tanduk kami ya Allah. Jadikanlah musibah ini sebab untuk kami semakin mendekati-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Lindungilah saudara mara dan ahli keluarga kami ya Allah. Lindungilah rakan-rakan dan sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah para frontliner yang sedang bertugas menjalankan tanggungjawab mereka ya Allah. Lindungilah ahli keluarga dan anak-anak mereka ya Allah. Berkatilah insan-insan yang banyak bersedekah hartanya membantu golongan yang dalam keadaan kesulitan pada saat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Jadi sekarang kita telah pun berada di penghujung tirai majlis ilmu kita. Apakah pelan tindakan kita untuk kita lakukan perubahan? Jom beramal dengan hadis ini. Mengubah 360 darjah kehidupan kita. Kompas kehidupan selaku orang yang beriman. Dan terus kekal bersama Tanyalah Ustaz pada esok hari. InsyaAllah anda akan bersama dengan moderator Da'i Azrin dan juga panel undangan kita Ustaz Muhadir Jul, dan mengenai topik pengajian fiqh, solat, rukuk, iktidal dan juga sujud. Sekian saya Da'i Nizar dan juga Al-Fadhil Ustaz Said Nur Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.